Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, selamat kembali kepada semua anak-anak murid cikgu tingkatan 1M untuk mata pelajaran Reka Bentuk Teknologi hari ini 24 hari bulan Jun tahun 2021. Okay, hari ini cikgu nak terangkan berkaitan dengan sebab yang kedua iaitu pengurusan projek. Okay. Kebetulan cikgu dah bagi tahu kepada kamu dan minta kamu buat iaitu satu projek iaitu topi keselamatan yang dibuat secara menggunakan sensor topi keselamatan tu yang boleh digunakan untuk penunggang-penunggang basikal di sebelah malam dan juga pagi, awal pagi, di mana lampu keselamatan tersebut bila kita pasang di kepala kita dengan secara automatik lampu keselamatan di sekeliling topi tersebut menyala dan mengeluarkan cahaya. Cahaya ni kita gunakan cahaya yang agak terang supaya pemandu kereta yang lain dapat nampak penunggang basikal di sebelah pagi ataupun di sebelah malam. Okey. Yang tu kita punya projek kita yang cikgu suruh buat. Tapi cikgu nak tanya dulu, ada berapa orang yang dah siap buat? Halo? Ada berapa orang yang dah siap buat dah? Siapa yang dah siap? Okey. Tak dengar suara apa? Ada yang dah siap lah? Untuk minggu depan, kelas minggu depan, siapa yang dah siap buat projek tersebut, yang dah buat, sila bawa dan tunjukkan dalam Google Meet ni. Cikgu nak tengok dia punya hasil projek kamu. Okey. Kita teruskan kepada bab 2 ni, pengurusan projek. Okay. Apakah yang dimaksudkan dengan pengurusan projek? Pengurusan ialah cara kita nak mengurus projek yang kita buat. Pengurusan ni bergantunglah kepada projek yang kita buat tu secara individu ataupun secara berkumpulan. Jika kita buat secara individu, cara urusan dia berbeza dengan cara berkumpulan. Tak kira lah kalau kamu buat projek tersebut dalam berkumpulan, dia ada cara dia. Kalau kamu buat dalam individu, dia ada cara dia. Tapi cikgu suruh kamu buat secara individu sebab cikgu nak bagi markah untuk PBD ni. Sebab tu cikgu suruh buat secara individu. Okey. Apakah dimaksudkan dengan definisi pengurusan projek? Kaedah mengurus sumber ilmu pengetahuan, kemahiran dan teknik untuk memastikan sebuah projek berjaya. Okey, apakah benda-benda yang terlibat? Yang terlibat yang pertama sekali ialah skop kerja. Okey, skop kerja, skop produk, merancang dengan begitu kualiti, ciri-ciri dan fungsi reka bentuk. Okay. Reka bentuk yang kita nak buat, kita rancang supaya hasil dia berkualiti untuk penggunaan orang ramai. Okay, skop projek. Okay, bagi skop projek pula, kerja-kerja yang perlu kita laksanakan. Kalau kita buat projek topi keselamatan tu, apakah yang kita perlu lakukan? Okay, contoh, kita perlu ambil, contoh yang pertama lah, kita nak mengurangkan kos, kita ambil barang-barang yang terbuang. Lepas tu kita order sensor daripada Yahoo ataupun Lazada, daripada Shopee ataupun Lazada, ambil barangan-barangan yang harga dia murah. Okey. Tempoh masa. Okey, tempoh masa yang cikgu bagi hari itu, contohnya itu daripada bulan 3 sampai selepas raya. Kita nak siapkan dia punya projek tu. Tapi untuk nak bagi detail, tempoh kerja untuk tugasan tu kita dah ada. Jadual tugasan, kalau ini buat secara berkumpulan ni, kita gunakan charter gun ni cikgu akan tunjuk kemudian. Okey, cost projek iaitu peruntukan keuangan yang kita akan gunakan dan kita akan urus ni dengan meminimalkan kerugian. Jadi maksud dia, kita tak buat salah. Contohnya kalau kita pasang, kita dah beli dah sensor, tiba-tiba
Kamu pasang tercabut apa semua, kasak sangat kan. Jadi dia menyebabkan kos kita bertambah, kita kena beli lain lagi. Jadi kita tak mahu benda-benda tersebut berlaku. Okay. Seterusnya, langkah-langkah untuk nak menjana idea. Katakanlah cikgu tak suruh kamu buat topi keselamatan, cikgu suruh buat yang lain. Okay, cikgu suruh buat yang lain. Kamu kena jana idea. Apa benda-benda yang patut kamu kena buat. Kamu kena reka, kamu cari idea tu. Macam mana kita nak cari idea tu? Okey, kita tengok di sini. Contoh-contohlah. Yang pertama sekali, orang tengok burung. Bila orang tengok burung, dulu-dulu ni orang tengok burung boleh terbang. Dia pun cipta kapal terbang. Nampak tak dia punya idea dia? Okey, ini idea dia. Lepas tu, dia pun nampak pepatung. Lepas tu kita pun manusia pun nak reka helikopter. Lah ni orang yang ada cermin make up ni. Nak make up. Buh pipi merah lah. Mulut bubuh gincu lah, warna merah pink. Warna hijau kan. Lah ni dia pun reka satu kamera di mana kamera tersebut kita boleh tengok, kita nak make up, siap boleh rakam lagi. Ni dia punya bagaimana cara-cara untuk nak menjana idea. Okey, boleh faham tak? Cikgu terang. Boleh faham tak? Boleh. Karisha, boleh faham? Faham. Damia? Faham. Okey. Ni cara-cara kita idea lah. Contoh lagi satu ni. Terbalik fungsi. Okey, tengok contoh. Cikgu bagi contoh ni. Ni yang mudah. Ni tengok ni. Ni apa benda ni? Ni. Apa benda ni? Yang dia reka ni. Cikgu tengok ni pun bagus kan ni. Idea ni. Ni, nampak? Dia gunakan apa ni? Gunakan botol-botol yang terbuang. Contohnya kamu pergi berjalan-jalan tepi sungai, tengok nampak botol tu duduk terapung. Banyak botol terapung. Lepas tu kamu dapat idea. Baik aku kutip botol-botol tu, aku susun buat macam ni. Buh gam apa semua, bagi kuat apa semua, buat macam sampan, boleh naik. Ni idea daripada pemerhatian yang kita tengok di sungai. Kita ambil botol kosong tu, botol yang tak guna tu, kita susun buat sampan. Ni boleh buat ni. Kamu boleh try buat ni. Tapi kena buat secara berkumpulan ni, tak boleh buat seorang-seorang. Buat seorang-seorang jenuh ni. Setahun tak siap ni. Okey, begitu juga dengan lampu ni, idea buat lampu tidur kan. Nanti boleh kamu gunakan untuk buat projek ni selain daripada topi keselamatan. Okey. Langkah-langkah lain untuk nak menjana idea ni. Okey, tukar saiz projek yang sedia ada. Okey, tengok. Komputer kan. Dulu komputer kalau kita tengok dulu ni ada skrin satu bahagian, ada CPU satu bahagian, ada keyboard satu bahagian, ada mouse satu bahagian. Tengok. Asal ni dia besar. Asal ni dia nampak gedabai. Macam sang gelebai. Ni. Okey, lah ni kita tukar bagi jadi hak moden. Dia jadi laptop. Ataupun notebook. Dah lah kecil. Sini dia ada sekali dengan skrin. Lepas tu dia punya mouse berada di keyboard. Sekarang ni lagi canggih, tak ada pula keyboard ni. Keyboard pun tak ada. Semua main tekan ada satu skrin saja ni. Hak tu lah yang canggih. Kalau nak beli dah ni ada dijual harga lebih kurang 4,000 lebih. Okey, ni contoh-contoh langkah-langkah untuk nak menjanakan idea yang lain, menterbalikkan kedudukan. Okey, contoh ni, meja. Zaman dulu meja yang kita bina ni zaman dulu kan dia paku terus lah. Lepas tu kamu dapat idea, pasal apa kita tak buat satu meja yang boleh kita lipat-lipat. Ni idea. Tu yang jadi meja yang boleh lipat-lipat. Bila meja ni boleh lipat-lipat, jadi dia akan menjimatkan ruang dan dia boleh dipelbagaikan kegunaan meja tersebut. Selain daripada tu, kamu tengok tangga. Tangga dulu kalau kita buat dengan buluh apa semua kan, straight naik atas pokok panjang tu. Lah ni kita tak guna buluh dah, kita gunakan keluli yang ringan. Dan juga tangga tu boleh lipat. Boleh lipat dan mudah untuk disimpan, dibawa ke mana-mana pun mudah. Ini idea lah. Idea daripada menterbalikkan kedudukan. Okey.
Okey, ada apa-apa nak tanya? Sampai tani. Kelas? Sengak ya. Ada apa-apa nak tanya? Ada nak tanya apa-apa? Tak ada. Tak ada. Okey. Okey, Cikgu Tang ni boleh faham dah? Boleh ikut dah? Okey, kita sambung. Okey. Langkah-langkah untuk nak menjana idea. Okey, langkah-langkah untuk nak menjana idea ni. Okey, cikgu tunjukkan. Yang pertama sekali ialah yang pertama sekali ialah awak tak mau nak. Okey. Langkah-langkah untuk nak kaedah menjana idea, yang pertama sekali kita melayari internet. Kita tengok dalam internet idea-idea yang kita tengok dalam internet tu berlambak dalam YouTube. Dalam YouTube tu banyak idea-idea dah. Okey. Lepas tu soal selidik, kita pergi tanya orang kampung, kita pergi tanya adik-beradik kita, saudara-saudara kita, apa benda yang menjadi masalah yang kita perlu reka supaya senang masalah tu kita boleh hadapi. Bimbingan guru, cikgu beritahu apa nak kena buat, contohnya topik keselamatan tu. Okey. Yang seterusnya pembacaan, kamu baca di library kan. Baca di library, jumpa satu-satu bahan, kamu boleh reka pula satu benda lain. Okey, pengalaman sendiri, yang ni ikut kreativiti sendirilah. Ada setengah orang suka cipta macam-macam, tu yang banyak penghasilan daripada ciptaan mereka. Contohnya yang kita tengok di Malaysia ni ada seorang tu reka satu alat untuk nak potong kelapa sawit dengan mudah. Lepas potong terus buat masuk dalam lori. Ada sekali masuk berita tu. Okey. Kemudian kita tengok dari segi pemakaian, contoh tadi kita tengok botol yang terapung di atas permukaan air di sungai tu. Kita boleh buat putik banyak-banyak botol tu, kita boleh buat sampan. Contoh pemakaian lah. Contoh lawatan, kita pergi melawat mana-mana, kita dapat idea, kita buat. Okey, ni di antara kaedah-kaedah untuk nak menjana idea. Cikgu nak tanya kamu, mana satu yang kamu pilih yang paling senang untuk nak menjana idea, untuk nak cipta satu-satu barang? Okey. Mana satu? Saya pilih. Setiap seorang pilih. Hafiz. Pilih yang mana tu? Apa kaedah yang untuk menjana idea? Faris. Oh, Faris. Boleh. Nak pilih apa? Kamu nak pilih apa? Yang paling mudah lah nak jana idea tu. Kamu pilih yang mana tu? Pemerhatian Pemerhatian ni kita tengoklah apa pun, kita fikir apa pun, kita cipta pemerhatian. Tapi yang banyak lah ni pelajar-pelajar guna ialah melayari internet ni. Kan? Contohnya ada di antara kamu tahun lepas ni ada pelajar cikgu yang reka vacuum. Yang vacuum dengan vacuum sampah tu lah. Dengan menggunakan botol biasa tu, botol plastik biasa yang mineral tu, kemudian dia sedut dia punya sampah tu, gunakan dia punya alat penyedut tu, kipas. Dia gunakan dia tengok internet tu, dia cipta. Okey. Terusnya, ini contoh carta organisasi kalau kamu nak buat projek tu secara berkumpulan. Berkumpulan ni lebih daripada seorang. Okey, kamu kena buat carta organisasi lah. Ni kamu dah biasa buat. Di kelas pun kamu dah buat carta organisasi, siapa yang bertugas tiap-tiap hari tu. Itu contoh carta organisasi lah. Yang ni pun nak buat projek pun kita buat carta organisasi. Dan letakkan siapa yang ketua dan siapa yang uruskan keuangan dan siapa yang buat benda-benda yang mencari bahan dan sebagainya. Okey, carta organisasi pengurusan projek, rancang dan hasilkan carta organisasi projek anda terdiri daripada kalau kamu lebih daripada 2 orang, kamu rancang dan hasilkan carta organisasi projek anda yang terdiri daripada pengurus, setiausaha, bendahari, mereka bentuk dan pembuat mock-up.
Okey. Ada pengurus, ada setiausaha, bendahari, pereka bentuk dan pembuat mockup. Yang ni kalau kamu ada berapa orang ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Agih-agih lah kerja. Yang ni untuk agihan kerja. Okey. Itu dari segi carta organisasi. Okey. Langkah pengurusan pelaksanaan projek. Yang pertama sekali, buat perancangan projek. Rancang projek tu nak buat apa. Okey, reka bentuk dia macam mana. Lakarkan dalam bentuk idea mudah. Okey, reka bentuk, kaedah pembinaan, kos, masa dan juga pekerja. Pekerja ni kalau kamu buat secara berkumpulan. Okey, penjadualan anggaran masa untuk projek siap untuk mengelakkan masa dan kos. Okey, kalaulah kita gunakan masa yang lama, jadi kos kita pun semakin bertambah. Kalau gunakan masa yang sedikit, kos kita akan jadi sikit. Ini biasalah setiap projek yang kita jalankan. Ada setengah orang dia suka buat last minute. Last minute kadang-kadang dia punya kos akan meningkat. Biasa je macam tu. Pelajar-pelajar cikgu yang term 3 tu last minute baru buat, memang kos akan meningkat. Nah, okey. Sebab dia tak boleh cari barang-barang yang terbang yang boleh guna lagi. Dia kena beli semua yang baru. Okey, pengawalan. Kawal penggunaan sumber, kos, kualiti tenaga bahan dan sebagainya. Okey, pengawalan ni kita tentukan sumber yang kita nak dapat. Biasanya kalau kita nak jimat kos, kita ambil barang-barang yang terbuang dan kita beli benda-benda yang lebih murah. Okey, pengawalan. Okey, kalau kita membuat perancangan projek tu yang pertama tadi, dia reka bentuk kaedah pembinaan kos dan masa kerja. Tujuan membuat perancangan projek ni yang pertama sekali untuk memastikan objektif tercapai. Contoh yang paling mudah sekali yang kamu dah buat dah ni ialah topi keselamatan. Okey, yang pertama sekali mesti hasilkan topi tersebut. Mesti hasilkan topi tersebut bila kita pakai, letak aja topi macam cikgu pakai topi ni kan. Letak topi tu, lepas tu bila letak topi dia punya lampu menyala. Kalau yang tu tercapai, maksudnya objektif kita punya projek tu tercapai lah. Kalau kita ambil topi tu, kita letak atas kepala, tengok-tengok tak menyala. Jadi maksud dia objektif tak tercapai lagi lah. Okay. Mengelak pembaziran sumber bahan, masa dan juga tenaga. Jangan ambil masa lama sangat. Okey, contohnya sekarang ni cikgu dah suruh buat selepas raya. Allah pun lepas raya ni, nak raya kedua ni, nak raya haji lah. Nak raya haji. Cikgu rasa lepas raya haji pula, hari tu raya puasa. Dia raya haji tak? Raya haji, lepas raya haji. Okey. Mencegah gangguan dengan memikirkan langkah-langkah tambahan perlu diambil sekiranya masalah timbul ketika proses pelaksanaan dilakukan. Tiba-tiba masa kamu nak buat tu, kamu pasang sensor, tiba-tiba tak jalan. Cek, tengok sensor rosak, beli itu. Pasal apa rosak, tengok-tengok adik kamu ambil topi tu baling jatuh, sensor rosak. Bila sensor rosak, kita tambah kos lah. Kena beli yang baru. Jadi kena jaga elok-elok. Okey. Jadi mencegah gangguan, maksudnya jaga elok-elok, simpan dalam almari. Okey. Ni cikgu nak tunjukkan penjaluan carta gan. Ni nama dia carta gan. Biasa tengok tak carta gan? Biasa tengok carta gan. Biasa tak? Siapa biasa tengok carta gan? Ni. Siapa biasa tengok carta gan? Ni carta gan. Dia ada yang pertama sekali bil, lepas tu dia ada aktiviti apa yang kita nak buat. Lepas tu dia bagi tahu di sini minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima, minggu keenam, minggu ketujuh, minggu ke-8, minggu ke-9. Okey, contoh yang pertama kamu nak buat topi keselamatan. Yang pertama sekali mengenal pasti masalah reka bentuk. Minggu pertama kamu nak buat, nak cari apa? Okey, nak cari topi macam mana? Topi keledar. Katakan kamu ambil topi keledar ayah kamu. Ambil Zat kat ayah kamu, pinjam Zat. Okey, ayah kamu pergi mana-mana tak pakai topi keledar. Kamu duduk ambil topi keledar lah tu, duduk buat projek ni. Lepas tu, lakarkan idea-idea reka bentuk. Minggu kedua, kamu tengok topi tu kan. Tengok topi tu, kamu lukis topi tu. Lepas tu, kamu tengok macam mana nak sambung. Nak sambung alat-alat sensor ataupun benda-benda yang perlu pada topi tersebut. Kamu lukis lah. Okay, lakarkan. Oh, nak masuk, ada wire masuk tepi. Tepi topi tu. Ataupun masuk ke dalam. Carilah idea-idea nak buat. Nak buat benda tu. Okey, lepas tu kita pilih minggu yang ketiga, pilih idea yang terbaik. Minggu ketiga ni dah boleh buat dah. Minggu ketiga, katakan minggu keempat, katakan dapatkan bahan-bahan sensor ataupun bahan-bahan wire dan sebagainya.
Minggu kelima kita pasang. Minggu kelima kita dah pasang dah. Kita dah pasang dah. Minggu keenam kita dah test dah. Dah pasang, dah test. Minggu ketujuh kita dah boleh buat penilaian dah. Boleh, adakah topi keselamatan kita tu boleh berfungsi ataupun tak. Kalau tak boleh berfungsi, kita cek balik lah. Ataupun last kali kita nak buat kita punya touch up ni maksudnya kita nak penambah baikkan topi tu bagi jadi elok dan sebagainya. Nak buat spray cat kan, nak buat stiker ke apa-apa dan sebagainya. Last kali. Minggu yang ke-10 dah, minggu ke-9 dah boleh siap dah. Ni dinamakan sebagai charter guide. Cukup penting ni charter guide ni. Nanti kalau kamu nak buat projek nanti kena buat charter guide. Okey, ada apa-apa nak tanya tentang charter guide? Ni penting ni charter guide ni. Nanti orang tanya kamu apa itu charter guide? Oh tak tahu, cikgu tak abang. Oh kacau. Ni dia bentuk charter guide. Ni charter guide. Okey, ada apa-apa nak tanya tentang charter guide? Ada tak nak tanya tentang charter guide? Kalau orang tanya charter guide macam mana boleh terang tak? Damia? Muhammad? Oh, Muhammad. Hello. Karisha. Mat. Biasa tengok tak charter guide? Dalam buku aktiviti ada tu. Buku aktiviti lah kan? Biasa buat tak? Biasa dah buat? Biasa tengok je. Biasa tengok. Jadi orang tanya nanti, kalau kawan tanya kamu apa itu charter guide, kamu boleh abang apa dia? Yang pertama ada aktiviti, yang kedua ada tarikh-tarikh ataupun minggu-minggu. Kita tandakan tindakan-tindakan yang kita dah buat. Faham tak? Charter guide ni penting ni. Untuk buat projek. Okey. Bukan saja buat projek, nanti kamu pergi kerja di mana-mana kan, kamu masuk universiti, kamu nak buat projek apa-apa, mesti guna charter guide. Lepas tu kamu kerja nanti pun gunakan charter guide. Cikgu pun guna charter guide. Okey. Ada apa-apa soalan nak tanya tentang charter guide? Orang tanya charter guide tu apa dia, kamu boleh terang. Okay. Pengawalan. Okey, langkah seterusnya, pengawalan semua aktiviti yang dikenapati dilakukan secara optimum. Optimum maksud dia tak ada pembaziran. Semua aktiviti yang dapat diselesaikan pada masa ditetapkan. Kalau tak ditetapkan, ada setengah projek tu dia cepat, dan setengah projek terpaksa ambil masa tambahan. Tak apa, janji siap. Dapat menggunakan sumber-sumber yang baik. Okey, sumber-sumber yang baik ni maksudnya sumbernya semua boleh jalan. Boleh menyebabkan projek kita tu mencapai objektif. Perubahan dalam penjaduan dibuat sekiranya berlaku sebab masalah. Kalau ada apa-apa masalah, contohnya jadi cikgu abang, topi keledar tu tiba-tiba pecah. Kita kena ganti topi lain, kena buka semula apa-apa, kena ganti topi lain. Okey. Penyediaan jadual kerja. Jadual kerja dibina berdasarkan garis panduan berikut. Tentukan aktiviti jadual, menyusun aktiviti, anggarkan sumber, anggarkan tempoh masa, anggarkan kos. Ada di situ aktiviti. Okey, kita tentukan aktiviti, kita susun kita punya aktiviti kita nak buat projek tu, kita anggarkan sumber-sumber yang diperlukan, apa yang perlu, lepas tu kita anggarkan tempoh masa, kita anggarkan kos, ada 5 semua. Kalau orang tanya kamu, jadual kerja dibina berdasarkan garis panduan apa? Ni, ada 5. Boleh? Kamu tengok tu, terus kamu save dalam otak kamu. Okey. Tentukan aktiviti, susun aktiviti, anggarkan sumber yang diperlukan, anggarkan tempoh, masa, anggarkan kos untuk bajet. Okey, boleh? Yang ni biasa soalan ditanya orang soalan ni. Okey. Okey. Ini soalan dia. Okey. Yang ni. Okey, sekali lagi cikgu nak suruh kamu buat ada 2 benda ni. Okey. Ni penyediaan anggaran kos. Kos yang kita nak guna. Contohnya kalau kita buat apa? Kalau kita buat topi keselamatan, yang pertama sekali kos topi. Kos topi berapa? Ambil daripada ayah, tak kena duit. Kos untuk wire berapa duit? Kos untuk sensor berapa duit? Kos untuk pengangkutan berapa duit? Kamu kena tulis di sini. Ini namakan sebagai anggaran kos. Untuk buat anggaran kos. Anggaran kos dia ada dia punya konsep dia yang dipanggil sebagai konsep SMART. SMART, SMART. Okey, kamu ingatlah SMART.
spesifik. Apa tujuan projek dihasilkan? S tu spesifik. N tu measurable, ukur kos-kos yang terlibat. A, attainable, mampu dilaksanakan mengikut keupayaan dan sumber yang ada. Mampu dilaksanakan, ada setengah projek kita tak mampu buat. Okey. R, realistik, sesuai atau tidak, dan adakah mencapai tujuan projek. Projek yang kita nak buat tu sesuai ataupun tidak. Kalau tak sesuai, kita tak payah. Time bound, tempoh masa projek. Ini nama dia konsep SMART. Konsep SMART ada 5. Okey. Orang tanya kamu apa itu konsep SMART, atau dia kamu boleh abang tu. No? Boleh? Nah? Okey. Okey, itu saja untuk hari ini. Ada apa-apa soalan nak tanya? Ibu nak bagi kerja ni. Okey. Ibu nak bagi kerja. Okay. Untuk projek topi keselamatan. Okay. Ada apa soalan sebelum cikgu nak bagi kerja? Okey, kerja yang pertama, okey, dengar ni. Okey, kerja yang pertama cikgu nak kamu buat satu carta gan. Okey, ambil perhatian semua. Kamu kena buat satu carta gan. Carta gan apa? Tu projek yang kita nak buat tu. Projek apa? Projek topi keselamatan. Okey, cikgu nak kamu buat carta gan. Yang pertama. Okey, yang kedua, carta gan. Siap je nak buat ni. Dalam setengah jam siap lah. Yang kedua, cikgu nak kamu buat anggaran kos. Anggaran kos. 2 benda yang kamu kena buat. Minggu depan, cikgu nak kamu sediakan, cikgu nak tengok kamu buat ke tak. Okey. Satu, cartakan. Yang kedua, kos anggaran untuk buat projek tersebut. Yang ketiga, kalau siapa-siapa yang dah siap buat projek tu, bila bawa sekali, tak depan tu cikgu nak tengok. Boleh? Untuk minggu depan. Okey, ada apa-apa soalan? Sekian saja untuk hari ini. Ada nak tanya apa-apa? Okey, kalau siapa yang tak faham nak ulang balik, sila masuk dalam YouTube channel Cikgu Syahri. Hari-hari main bola. Dalam tu ada semua. Okay. Ada soalan nak tanya? Ada apa-apa nak tanya cikgu? Sebelum kita habis sesi pembelajaran hari ni. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Tak ada. Kalau tak ada, ingatlah. Kerja apa kita kena buat? Mat? Carta gan. Carta gan. Yang pertama carta gan. Yang kedua? Kaedah unit. Anggaran? Anggaran kos. Anggaran kos. Kos apa? Kos untuk projek? Topi kaedah. Topi keselamatan. Dah? Okey, itu saja untuk hari ini. Okey, terima kasih banyak-banyak masuk kelas cikgu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam cikgu. Waalaikumsalam cikgu. Assalamualaikum. Salam cikgu. Okey.